Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita menyambung lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam kitab di tabir kematian, di balik tabir kematian yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita berada pada muka surat 42. Surat 42 ya. Betul. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalud dunya kamasalis saubin syuqqa min awwalihi ila akhirih fabaqiya muta'alliqan bi khaytin fi akhirih fayushiqu zalikal khaytu an yanqata. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan dunia itu seperti perumpamaan selembar pakaian yang terkoyak dari satu hujung ke satu hujung yang lain. Umpama Rasulullah umpamakan, ianya seperti mana pakaian. Kita tengok atas dunia ni macam-macam ada dekat atas dunia ni kan. Kehidupan pahit manisnya ada dekat atas dunia, senang susahnya ada di atas dunia, penderitaan dan kebahagiaan ada atas dunia. Umpama maknanya selembar kain yang terkoyak, di ujungnya ada koyak, di mana-mana kita pergi, pakaian. Dunia ni pun begitulah. Ada tempat yang kita pergi, di sana ada kebahagiaan, orangnya hidup senang-senang. Pergi di tempat lain ada orang yang hidup susah. Maka umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, maka pakaian itu digantung dengan benang yang diikat pada hujungnya dan berakhir hingga benang itu hampir putus. Jadi kehidupan ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umpama satu pakaian yang digantung dia pada dengan benang, mana benang ni diikat pada hujung dia. Hujung benang tu diikat, nanti dia digantung. Umpamanya disebutkan begitu, sehingga benang ni tak boleh menanggung benda yang digantung. Maka umpamanya inilah dia, kita tengok hari ni dunia. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala sebutkan dunia ni diumpamakan begitu. Jadi hari ni manusianya yang terlalu ramai, bagaimana nak menampung manusia tak terlalu ramai, tak boleh nak ditampung, maka Allah Ta'ala jadikan berbagai-bagai musibah, gempa, berlakunya banjir besar. Cara Allah Ta'ala nak mengurangkan, kan? Allah Ta'ala nak menarik penduduk ni yang terlalu ramai, yang ibaratnya seperti mana sampah selepas banjir besar, maka Allah Ta'ala musnahkan sedikit. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menunjukkan bahawa kepada kita hidup dekat atas dunia ni, satu masa baru pasti dia akan berakhir. Kehidupan kita ni tuan-tuan, umpamanya baju yang digantung pada benang. Dia maknanya kritikal sangat, kan? Kehidupan kita, satu masa kita akan meninggalkan dunia ni. Lama macam mana pun baju tu digantung pada benang, satu hari dia akan putus.
maka kita hidup dekat atas dunia, lama mana pun kita hidup mesti akan mati. Jadi persoalannya yang nak dibawa dalam hadis ini, bagaimana persiapan kita sebagai orang yang hidup untuk menempuh mati. Ya, ini perumpamaan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Jabir radhiyallahu an mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika baginda berkhutbah merah matanya, suaranya kuat dan penuh dengan semangat seperti panglima perang. Baginda bersabda, hati-hatilah dengan pagi dan petang kalian. Jadi kita ni kena berhati-hati, kerana ada orang yang hidupnya dia tidak menyangka, dalam keadaan dia berseronok-seronok pada waktu malam, tengah tidur lena, tiba-tiba musibah Allah Ta'ala datang kepada mereka secara mengejut. Dalam keadaan mereka tengah lena tidur, pada waktu paginya mereka tengah berseronok dengan ahli keluarga, tengah sarapan pagi, tiba-tiba musibah Allah Ta'ala datang kepada mereka dengan secara yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan sebab itu kita kena buat persiapan selalu. Jangan tunggu dah sakit ni nampak macam tanda nak mati. Jangan tuan-tuan, jangan tunggu kita sakit baru kita rasakan kita ingat pada mati. Waktu kita sihat lagi banyak kita kena ingat mati, supaya kita dapat ibadat banyak-banyak. Jangan dah tunggu sakit baru nak datang masjid. Bila dah sakit baru nak baca Quran. Bila mata dah tak nampak baru nak baca Quran, kan? Bila maknanya lidah dah tak boleh menyebut baru nak berzikir. Maka ini tidak memberi manfaat, tuan-tuan. Waktu kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bagai maknanya kesenangan, senang dari sudut maknanya mata Allah Taala beri boleh lihat terang. Allah Taala bagi senang dengan sebab makna kekuatan tubuh badan, kita boleh bergerak mana tempat yang kita nak pergi. Maka dengan sebab itu gunakan kesempatan ini sebelum datang kesempatan yang lain. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Rasulullah tunjuk mengibaratkan seperti mana dua jari antara telunjuk dan jari tengah. Makna ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit sebagai rasul, makna menunjukkan itu adalah maknanya tanda daripada kiamat itu hampir kepada kita. Jadi bayangkan kalau sekiranya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Rasulullah dah tunjukkan kiamat dengan aku waktu dilantik, diangkat menjadi rasul dah macam ni dah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun yang dulu. Agak-agak mana kiamat ni makin jauh ke makin dekat yang kita. Jadi kita tak beringat. Kita tengok dunia hari ni berbagai-bagai keadaan kan. Waktu yang tak ada musim bermusim kan. Waktu yang bukan waktu banjir, bukan waktu hujan sampai banjir berlaku. Kita melihat keadaan berlaku. Negara-negara yang tanda-tanda yang kita lihat besar, padang pasir telah hari ini dihujan oleh Saudi. Dah ada salji dah. Salji dah boleh makna bertapung di atas permukaannya. Salah satu daripada kita tengok alamat-alamat yang kita tengok nyata. Orang-orang Arab hari ini dia tak perasan benda tu. Dia buat pesta besar-besar menyanyi. Dia tak tahu kiamat nak datang kat dia. Kan? Sebab tu kita jangan menjadi orang yang lalai seperti mereka. Kan? Mereka diturunkan Nabi pada mereka. Adanya Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Kita ni bukan orang yang diturunkan, diutuskan Nabi, tuan-tuan. Jadi kita ni diberikan oleh Allah Ta'ala taufik, boleh melihat dengan pandang mata kita, mana kita mengetahui dengan ilmu. Tengok di negara-negara Arab hari ni, tanda-tanda makna maksiat makin banyak berlaku. Kan? Kita tengok maksiat banyak berlaku. Pada sebulan yang lepas dia menghimpunkan satu pesta yang paling besar. Panggil maknanya penyanyi-penyanyi yang merupakan orang-orang yang menjadi maknanya penaung kepada LGBT seluruh dunia. Himpun semua kat sana. Ada buat pesta menyanyi. Kalau Allah Ta'ala nak tenggelamkan habis, tapi supaya manusia melihat, diberikan tanda kiamat, ditengokkan kepada kita tanda-tanda maksiat yang besar berlaku di sana, supaya kita lihat betul. Orang yang beriman, yang ada mata hati, pandang dengan ilmu, supaya kita tengok. Hari ni kita pergi tuan-tuan di Arafah, tidak ada satu pada kawasan yang kita lihat tak ada pokok yang tumbuh.
Hari ni di Arafah tidak ada lagi tempat yang maknanya kering, yang tak ada tempat untuk kita maknanya terdedah dengan panas. Semua pokok dah ada dah, kan? Sebab tu bila kita belajar tentang haji, disebutkan di antara orang yang kena dam apabila mematahkan ranting-ranting ataupun pokok. Pada zaman orang dulu pergi mana ada pokok? Hari ni duduk bawah pokok. Tangan ni gapai je. Dalam kadang-kadang dalam kemah tu ada pokok ni. Tuan-tuan, maknanya apa? Yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun, 1400 tahun sekarang benar-benar berlaku. Maknanya padang pasir menjadi hijau. Ditumbuh dengan rumput-rumput dan sebagainya. Ini semuanya alamat-alamat yang mengingatkan kita, mendekatkan kita bahawa kita kena banyak buat persiapan untuk akhirat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, telah membaca ayat faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah mengkehendaki akan memberinya petunjuk kepadanya, nascaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ni tanda-tanda tuan-tuan bila Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqahu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala beri hendak kebaikan kepada dia, nascaya diberikan agama. Agama ni penting sebab orang boleh hidup berjaya. Orang yang meninggalkan agama, orang yang malang. Orang yang mencari maknanya mencari kerosakan dalam hidup. Ada agama memandu manusia. Bekerja dengan ada agama menyelamatkan seseorang. Makna melakukan urusan hidup ada letak agama, dia selamat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok orang meninggalkan agama bagaimana, meletakkan agama. Tengok dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala sebut laqad kana fi qasasihim ibrah. Kami jadikan kisah-kisah yang terdahulu. Orang yang meninggalkan agama, mereka tak mahu terima Nabi, tak mahu terima Allah Ta'ala, kan? Bagaimana kesudahan mereka? Ada yang hidup senang ataupun berjaya? Allah Ta'ala beri kelapangan kepada Qarun dengan harta yang banyak, tapi dia meninggalkan agama. Bagaimana kesudahan Qarun? Dan Allah Ta'ala jadikan Fir'aun itu, diberikan maknanya kekuatan kepada dia, diberikan maknanya kawasan, diberikan wilayah kepada dia, diberi kepada dia, Allah Ta'ala beri pinjang umur yang begitu panjang. Tapi bila dia meletakkan agama di belakang, bagaimana kesudahan dia tuan-tuan? Orang-orang yang menolak agama, tengok bagaimana kesudahan. Ada? Jadi dengan sebab itu orang yang berjaya, kita tengok orang yang berjaya yang meletakkan agama mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, orang yang memperjuangkan agama. Bagaimana kehidupan mereka? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, agama ni penting. Sebab tu kalau sekiranya hari ini kita tak diberikan harta benda, tapi Allah Ta'ala berikan taufik kepada hidayah kepada kita ada agama, kita akan jadi selamat. Kita jadi selamat. Kita tengok Bilal bin Rabah, orang miskin, tapi Allah Ta'ala bagi agama kepada dia, bagi Islam kepada dia. Bagaimana kesudahannya? Belum lagi mati, sedangkan maknanya kasutnya telah berbunyi di dalam syurga Allah Ta'ala. Kan? Kerana apa? Kerana agama tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dengan sebab itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, orang yang Allah Ta'ala kehendaki dia kepadanya petunjuk, kebaikan, beri hidayah, maka dilapangkan dia pada Islam, pada agamanya. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika cahaya telah masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan luas. Orang kalau diberikan iman dan Islam, maka dia jadi hidupnya lapang, kan? Kerana ada kekayaan bukan sebagai penentu kepada kebahagiaan hidup. Orang diberikan harta banyak, berapa banyak orang yang ada harta tak senang. Tuan-tuan, orang ada harta banyak, berapa banyak orang yang tak senang dengan harta dia, kan? Dia jadi susah sebab harta dia terlalu banyak. Dia terfikir takut orang curi, kan? Takut hilang, takut musnah, kan? Orang yang ada pangkat, berapa banyak orang yang punya pangkat yang tidak
Tidak makna rasa senang dengan dia punya pangkat. Takut dijatuhkan orang, kan? Takut orang jatuhkan kedudukan dia, takut orang rampas kedudukan dia. Semua jadi tak senang, tuan-tuan. Tapi kalau kita ada iman, kita ada Islam, kita rasa lapang. Sebab Islam ni tak boleh dirampas, kan? Iman tidak boleh dirampas, melainkan orang yang punya iman, punya Islam, membuang iman dan Islamnya daripada diri dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang tidak boleh curi Islam kita. Islam kita tak boleh dicuri. Malah Islam boleh ditransfer kepada orang lain, kan? Iman tidak boleh dicuri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dengan sebab itulah makna bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak jadikan kehidupan manusia ni lapang, kalau sekiranya Allah Taala bagi kepada dia, maknanya cahaya dia sudut apa? Iman dan Islam. Dan beliau berkata lagi, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya, makna tanda-tanda bagi orang yang dapat maknanya cahaya lapang atau keluasan dan kelapangan ini? Maka beliau menjawab, iaitu yang meninggalkan negeri yang penuh tipu daya, kembali kepada negeri yang abadi, dan barang siapa menghadapi kematian sebelum kematian itu datang menjemput. Ini tanda-tanda orang yang akan dapat lapang dan keluasan dalam hidup. Bagaimana orang yang dapat? Rasulullah berilah panduan kat kita. Bagaimana? Pertamanya, iaitu orang yang meninggalkan di negeri yang penuh tipu daya. Mata'un qalil nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi Allah Taala sebut wal an'ami wa zalika mata'ul hayatid dunya. Yang disebutkan tadi perempuan, anak-anak, emas, perak, kuda tunggangan, sawah ladang, kan? Semua-semua ni yang disebut, yang ianya menjadi kecintaan dan perhiasan bagi manusia, maka kata Allah Ta'ala, mata'un qalil, dia merupakan sesuatu yang sedikit. Tapi yang sedikit ini banyak orang yang tertipu dengan dia. Zalika mata'ul hayatid dunya, dia merupakan perhiasan dunia yang sedikit. Banyak mana pun kita dapat, dia merupakan perhiasan yang sedikit. Apa buktinya ia sebagai perhiasan yang sedikit? Kita mati, kita akan tinggalkan semuanya. Kita tak akan bawa. Yang kita bawa tu cuma tuan-tuan, 2 helai kain aja yang kita bawa. Kalau ada 2 helai, kalau tidak 1 helai kain yang menutup seluruh tubuh badan, selai. Nah, itu yang wajib 1 helai. Kalau yang sunatnya 3 helai. Nah, orang perempuan selai, kalau mampu 5 helai. Itu saja yang dibawa. Tak ada yang bawa lain. Tak ada yang orang simpan dalam tu bungkus dengan mah-mah bungkal, tak ada. Nah, wasiat pada Pak Bilal, nanti ni mah-mah semua aku dah asingkan, nanti bungkus sekali. Kan? Tak ada tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Tak ada orang betak. Semuanya akan musnah. Yang kita bawa ni, itu je dia. Yang pakaian yang dipakai itu pun tak sampai seminggu dia akan habis. Kan? Tak sampai seminggu akan musnah. Yang tinggal hanya jasad yang kena pada tanah. Kain semua musnah sekejap. Dan jasad yang kena pada tanah tidak sampai dalam tempoh sebulan, maka yang tinggal hanya tulang belulang saja. Tak sampai sebulan tuan-tuan, tinggal tulang saja. Allahu Akbar. Mengingatkan kepada kita bahawa inilah kehidupan. Jangan tertipu. Banyak orang tertipu sehingga dia bersusah payah dengan kehidupan, cari duit, kan? Kerana bukanlah menjadi halangan kita mencari duit, tetapi yang menjadi masalah dalam kehidupan kita apabila kita ada duit. Duit itu maknanya melalaikan kita daripada Allah. Ini yang jadi masalah. Dia tidak sama seperti mana orang-orang generasi sabiqul awwalun.
Mereka cari kehidupan, banyak harta mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah, oleh kerana dia rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masih lagi duduk di Mekah kerana dia ni hijrahnya lewat sedikit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu dia memiliki 1000 ekor kambing, kan? Dan beberapa ratus ekor unta. Maka dia berkata kepada penduduk-penduduk Mekah, wahai ma'syaral Makkah, hari ni aku nak berhijrah berjumpa dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kau tahan aku untuk bertemu dengan Rasulullah. Kau nak ambil ni kambing-kambing ni semua, kau boleh ambil. Silakan ambil. Dia tidak sayang meninggalkan hartanya semata-mata kerana Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak mampu macam tu kan. Baru ada kancil seekor je, kan? Itu pun tak boleh tahan kita tu, kan? Belum masuk rusa lagi, belum masuk kijang lagi, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya ujian kepada kita ni besar. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apabila kita meninggalkan dunia yang penuh tipu daya, maka Allah Ta'ala menjadikan kelapangan hidup dan luas daripada sudut hati dia. Hati jadi luas. Hari ni orang hatinya sempit, duitnya banyak, sempit hati. Allah, tengok datang jumpa kita murung. Kenapa tuan? Allah, ini anak-anak dah berebut pula duit pula. Dah berebut ni, aku hidup lagi. Dia dah berebut ni, aku belum mati lagi. Sempit hatinya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sempit hatinya sebab penyakit banyak. Nak orang ulur ni makan roti, roti doktor kata tak boleh makan. Ni gula banyak, kan? Dibagi daging, daging akikah, kepala lembu, tak boleh makan. Ni kolesterol banyak. Yang tak ada kolesterol dengan tulang-tulang dia makan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia ulur semua tak boleh makan. Duit banyak, Masya Allah tuan-tuan. Hatinya jadi sempit. Kerana apa? Penyakit ni ada, nak makan ni tak ni. Bawa kenderaannya besar-besar, nak diparking, parkingnya jauh 1 kilometer. Takut apa? Bergaris keretanya. Nak berjalan kaki jauh dia tak kereta. Kereta ni baru beli harga setengah juta, kena letak jauh. Ni kan kalau orang ni reverse terlanggar kan, Allah. Dia kalau makna meleceh sikit, dia punya cat aja makan 5-6 ribu dia tu. Allahu Akbar. Susah hati tuan-tuan, kan? Lala naik basikal yang ada enjin ni je. Allah. Duitnya banyak, susah hati, sempit jiwa. Tuan-tuan, tengok kita yang tak ada ni, nak tak kisah apa pun, kan? Kita jadi lapang hidup, semua kita boleh bergaul. Allah Ta'ala jadikan kelapangan hidup kita. Boleh duduk sama-sama, boleh sembahyang bersempit-sempit, berempek-empek boleh. Tak jadi hal. Sembahyang guna sama ada yang dilapik itu tikau apa daripada apa, plastik ke, daripada apa, semua boleh sembahyang. Tak ada lapik pun kita boleh sembahyang. Orang-orang ni nak sembahyang bawa kapet sendiri. Tuan-tuan. Tak boleh di sini. Nanti kalau tersedut dia punya makna abuk, kena resdung. Allahu Akbar tuan-tuan. Semuanya jiwanya sempit. Nak kita tak kisah. Engkau pergi mana pun semuanya boleh. Kan? Makan dekat taman pun boleh, makan di sini pun boleh. Pakai dulang pun boleh, pakai pinggan pun boleh. Tak kisah semua. Tak semuanya waterproof semua. Tak ada kisah sakit ke apa, semua jalan. Sakit pula pun takut dengan dia tuan-tuan, dia punya makan tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita jadi senang hati. Allah Ta'ala beri kelapangan kepada kita. Alhamdulillah. Dengan sebab itu ucap Alhamdulillah selalu kepada Allah, kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, apabila kembali kepada akhirat, iaitu orang yang lapang, yang Allah Ta'ala beri kelapangan hidup dan luas hatinya, apabila mereka sentiasa membuat persiapan untuk kembali kepada akhirat. Kan? Bila sekiranya Allah Ta'ala menyebut ni orang-orang yang telah membuat persiapan, kan? Orang yang telah buat persiapan.
Kalau hari ni tuan-tuan kita nak berjalan tetapi perjalanan tak ditentukan harinya. Tapi kita dah standby dah. Beg dah ada, masuk pakaian, semua alat-alat untuk musafir telah disiapkan, kan? Tapi tak tentu hari. Maknanya hari ni kalau kita dah siap semua, orang kata besok kita kena berangkat, kita tak dah sedia. Sebab semuanya dah ada dah. Kita cuma ambil beg terus jalan. Tapi kalau orang yang tak buat persiapan, kita kata besok kita pukul 7 kita akan berangkat, tidak tinggal, maka malah jadi kalang kabut, ini tertinggal, maka waktu dia perjalanan, maka dia akan menghadapi kesusahan. Kerana apa? Banyak benda yang tak cukup, yang menyebabkan dia akan susah dalam musafir dia. Maka begitulah orang yang nak bertemu dengan Allah, ketika mana dia membuat persiapan dalam kehidupan dia dengan buat taat, dengan melakukan amal soleh, maka dengan sebab itu kita melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia kata apa? Aku cukup rindu kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala mengambil nyawaku pada hari ini, aku telah bersedia kepada Allah kerana aku rindu padanya. Kita boleh cakap macam tu, tuan-tuan. Orang kata, hari ni kau nak mati. Selisih malaikat 44. Kan? Kenapa kita cakap begitu? Menunjukkan kita tidak bersedia untuk mati. Amal kita tak cukup, dosa kita banyak. Kan? Jadi tuan-tuan, tak pernah kita dengar orang kalau kata hari ni kau kalau mati malam ni kau nak, okey, no problem. Tak ada, itu hilang akal tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik siapa pun kita rasa kalau boleh biar Allah Ta'ala panjangkan umur supaya kita boleh ibadat banyak dan sebagainya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Abu Huzaifah menceritakan setiap pagi dan petang selalu ada yang menyerukan, wahai manusia, ayuh bangkit, ayuh bangkit. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sakar itu adalah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, iaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju dan mundur. Jadi Abu Huzaifah menyebutkan bahawa setiap hari, tuan-tuan, ada suara yang menyeru dalam keadaan kita tidak mendengar seruannya. Wahai manusia, bangkit, jangan lalai. Ini seruan yang kita tak dengar, tapi inilah yang dikhabarkan oleh Abu Huzaifah. Kan? Sudah tentu dia mengkhabarkan dalam benda ni kerana dia adalah orang yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan baginda. Nah, kerana dia di antara para sahabat yang banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang paling banyak menghafal. Kan? Dan dia merupakan maknanya ketua kepada suhfah. Ketua kepada orang yang duduk bertetangga di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang fakir, dia ni ketua orang fakir. Tak? Tapi walaupun dia fakir, Allah Taala beri kemuliaan. Satu hari dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia ni menjadi orang soleh? Kenapa dia boleh hafal hadis banyak? Satu hari dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu, "Ya Rasulullah, aku ni menghafal, bila dengar kau punya perkataan hadis-hadis kau aku lupa. Aku tak ingat. Susah nak ingat dalam kepala." Rasulullah kata, "Bentangkan imamahmu." Bentangkan. Dia punya imamah tu, dia punya selendang tu, bentang. Rasulullah kata, "Bentang wahai Abu Huzaifah." Lalu dibentang. Rasulullah mengarut sesuatu, lalu dimasukkan. Lalu Rasulullah kata, "Pakai imamah tu, kelubungkan balik." Maka sejak daripada itu, apa yang dihafal lalu tidak lupa-lupa langsung. Ini kemuliaan Abu Huzaifah. Kenapa? Rasulullah buat begitu. Kan? Seolah-olah Rasulullah memberi isyarat, memasukkan ilmu kepada dia. Allahu Akbar. Seorang sahabat yang cukup hebat, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Abu Huzaifah ni berkata, tiap-tiap hari ada orang menyeru. Jadi kalau kita hari ni, tuan-tuan, kita dah dengar perkataan seorang sahabat yang cukup hebat, kan? Mengatakan setiap hari, wahai manusia, bangkitlah kamu. Kan? Kalau kita tak ambil ingatan, bangkit di sini ialah supaya kita beringat.
Jangan lalai. Jangan lalai daripada peringatan Allah dan lalai daripada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kerana berpandu pada ayat Quran, Allah Taala menyebut innaha la ihdal qubar naziran lil bashar liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran tak, sesungguhnya sakar. Kamu tahu apa itu sakar? Sakar ini merupakan satu neraka. Kan? Sejenis neraka. Nama sejenis neraka. Ia merupakan bencana yang besar. Nah. Wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar 'alaiha 19. Sakar ini, nak tahu macam mana dahsyatnya orang masuk dalam neraka sakar, kalau dibakar tak tinggal apa-apa pun. Nah, neraka sakar Allah Ta'ala sebut. Nanti balik baca surah Mudassir. Allah Ta'ala sebut. Juzuk yang ke-29. Baca neraka. Bagaimana dahsyatnya tentang hari kiamat. Dahsyatnya tentang neraka Allah Ta'ala. Dan siapa jadi penghuni neraka sakar ini? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, la tubki wa la tazar. Bakar tidak meninggalkan apa-apa kesan. Makna kalau hari ni terbakar, gangka ada lagi, abu ada lagi, ini tak tinggal abu langsung tuan-tuan. Membakar siapa? Kulit-kulit manusia. Sehingga diganti dengan kulit yang lain. Apabila hangus, hilang, terbakar, tidak ada kesan, digantikan dengan kulit yang baru. Insya-Allah. Sehingga berterusan dia dalam maknanya penderitaan dan azab Allah Ta'ala. La tubki wa la tazal lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Neraka sakar dijaga oleh 19 malaikat Allah Ta'ala. Ustaz, 19 saja kita boleh lari Ustaz, sebab tak ramai. Tuan-tuan, 19 ni bukan macam 19 kita. Ada? Neraka ni tuan-tuan disebutkan dalam riwayat. Kalau kita baca dalam Mustika Hadis jilid yang pertama tentang bab neraka, beriman kepada hari kiamat, cerita neraka. Besok apabila manusia berada di padang mahsyar, maka Allah Ta'ala telah menunjukkan neraka Jahannam kepada penghuni-penghuni padang mahsyar. Kan? Neraka Jahannam ini besok dia ni diikat dengan 70 tali. Dengan 70 tali. Dibawakan, ditunjukkan neraka Jahannam ni kepada penduduk-penduduk orang yang ada di padang mahsyar. Diikat dengan 70 tali. Dan setiap tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Nak tunjuk tuan-tuan, malaikat bukan macam kita saiz dia. Kan? Bukan macam saiz kita. Malaikat ni, setiap malaikat ni ada 600 sayap. Setiap satu sayap itu 600,000 tahun perjalanan. Sebab tu kita tak heran kalau dia boleh bergerak dengan sekelip mata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Jadi neraka sakar ini dikawal oleh 19 malaikat. Maka bukan seperti mana yang kita sangka kan. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan bahawa sakar ini merupakan bencana yang amat besar, ancaman kepada manusia bagi sesiapa di antara mereka yang berkehendak akan maju dan mundur. Siapa yang Allah Ta'ala ingatkan? Wa ma adraka ma saqar? Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk dalam neraka? Maka Allah Ta'ala sebut 3. Kalau kita tak mahu masuk, kita undur ke belakang. Jangan masuk. Siapa dia? Dia kata, kami ni lam naku minal musallin. Ketika kami hidup di atas dunia, kami tak semayang. Jadi kalau nak mundur, jangan masuk dalam neraka sakar, hidup dekat dunia, jangan tinggal solat. Lam naku minal musallin. Kami hidup kat dunia dulu, kami tak semayang. Itu sebab kami boleh masuk dalam neraka sakar.
nama kami terpahat di dalam neraka. Walam nakum wa ma adraka ma salakakum fi saqar wa ma adraka ma saqar la tubki bukan dia kata sebab apa kamu masuk dalam neraka saqar, dia kata apa, walam nakum minal musallin walam naku nut'imul miskin, kami hidup dekat atas dunia, kami tak pernah bagi makan kepada orang fakir. Duit kami banyak, kami tak pernah beri kepada makan orang fakir. So ni kita nak raya korban ini tuan-tuan, kan, orang ada banyak duit tak mau buat, tak mau berkorban supaya dengan korban dia orang fakir boleh makan dia punya apa ni, sembelihan dia. Duit banyak-banyak simpan, tak mau buat korban. Orang miskin yang tak pernah makan daging seumur hidup banyak, kan? Orang yang tak pernah merasa daging mentah banyak. Apa salahnya dengan duit kita banyak-banyak kita bagi makan kepada orang miskin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Duit kita banyak, kita pun tak sempat nak makan duit tu macam tu banyak. Masya-Allah tuan-tuan, besok Allah Taala akan sebut kamu masuk dalam neraka sakar sebab apa? Maka dia akan menjawab, orang-orang yang ada harta banyak, orang-orang yang ada kekayaan tak beri makan kepada fakir miskin. Kami ya Allah masuk dalam neraka ni sebab kami tak beri makan kepada orang miskin. Walam nakum minal musallin lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kenapa kamu masuk dalam neraka sakar? Sebab dulu dekat dunia kami merancang program-program, buat maknanya suatu aktiviti yang menjauhkan manusia daripada Allah. Ini orang-orang yang merancang aktiviti, program-program yang buat jadi manusia lalai dengan Allah. Besok ni yang dia jadi tukang fikir, kan? Jadi dia duduk dekat belakang tabir fikir apa program nak buat, kan? Sekarang ada apa? Penyanyi cilik, tu besok dididik awal-awal lagi budak-budak supaya jangan ingat Allah, kan? Jangan ingat Allah, jangan basah lidah dengan zikrullah, basah lidah dengan lagu. Ni orang-orang yang fikir macam ni besok buatkan program makna kilauan emas berkilau supaya orang tua-tua pula jangan lupa, maknanya jangan ingat Allah, jangan datang masjid. Kalau maknanya lagu makna 60-an, bukan main tegak lagi dia punya kepala, kan? Kalau datang ke masjid semua menunduk macam leher dah patah kena sembelih, kan? Tunduk je, rupanya lelap, kan? Rupanya lelap. Kalau tengok kilauan emas, wah, kan? Pak Mustar, wah lagi pula. Bukan main hidup lagi, kan? Dah tua-tua tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menjauhkan kita, program-program yang menjauhkan kita daripada Allah. Ni orang-orang yang merancang buat ni hingga orang jauh daripada Allah, ni besok, kan? Ini akan masuk dalam tempat-tempat yang macam ni. Buat program tu senang robik, buat apa program-program, tujuan walaupun dia kata untuk kesihatan, manusia lupa dengan Allah. Ketika mana dia melakukan maknanya riadah, maka terdedah aurat dia, menampakkan auratnya walaupun dia berpakaian. Tetapi Rasulullah kata apa? Mereka berpakaian tapi bertelanjang, nampak semua urat saraf dia. Yang duduk pula belakangnya ni tu maknanya orang yang duduk saf kedua belakang Pak Imam. Tak? Tinggal bila dia dah riadah, songkok hilang. Orang duduk maknanya tunduk, dia tak tunduk-tunduk, dia tenang aja, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan Allah Ta'ala sebut kepada kita, kau nak maju, nak mundur, kami dah sediakan. Kalau sekiranya jadi orang yang maju, maka jangan sekali-kali maknanya kau meninggalkan solat, jangan tak beri makan pada orang miskin, jangan merancang benda-benda yang menjauhkan manusia daripada Allah. Walaupun kita dah berhenti tuan-tuan, dia kata saya sekarang dah tak terlibat dengan program-program ni,
Tapi program-program ni berjalan lagi. Kita yang punya idea, orang pakai idea kita. Berterusan benda tu. Kita mendapat saham sampai mati, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan pandang ringan. Barang siapa yang menunjukkan satu benda keburukan, maka diamalkan oleh manusia, selama itulah dia akan dapat. Bukan berhenti setakat itu je. Sebab tu tuan kena ingat kan. Hari ni kita menunjukkan anak-anak kita kepada benda yang baik. Kita ajar dia mengaji, dia boleh baca Quran, kita dah mati, saham terus dapat. Sebab tu Rasulullah SAW mengingatkan, jangan kita jadi orang fakir. Kan? Jangan jadi orang, maknanya jangan jadikan anak-anak kamu orang yang yatim. Bagaimana disebut yatim? Apabila mak bapak tak boleh mengajar anak-anak dia ilmu agama. Kan? Hari ni kita boleh baca Quran, kita tak ajarkan anak-anak kita baca Quran. Orang lain yang ambil alih mengajar Quran, maka dia dapat. Setiap kali anak kita baca, orang lain dapat. Rugi, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ni mungkin kita rasa, ustaz saya dah terlepas, semua anak-anak saya dah besar, kita masih ada kesempatan lagi. Kalau anak-anak kita ada maknanya anak yang menjadi cucu kita boleh sempat lagi. Kita boleh tanam saham lagi ketika mana kita hidup, kan? Jangan dibiarkan ianya berlalu begitu saja. Dan disebutkan oleh apa? Oleh Suhaim menceritakan, pada satu hari aku duduk menunggu Amir bin Abdullah yang sedang solat. Ia mempercepatkan solatnya lalu menoleh kepadaku dan berkata, tunda dulu keperluanmu kepadaku, kerana aku harus buru-buru. Aku bertanya, siapa yang membuat anda berburu-buru? Ia menjawab, malaikat maut, semua Allah merahmatimu. Aku lalu bangkit meninggalkannya dan ia pun melanjutkan solatnya. Bak semayang, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak buat taat tak boleh tangguh-tangguh. Nak, kerana kita punya perjalanan hidup sentiasa diekori oleh malaikat maut. Kan? Malaikat maut selalu memburu kita, selalu mengekori kita. Kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada satu batang pokok yang begitu besar, yang pada pokok ni tercatat nama-nama manusia, yang bila sampai masa dia akan gugur daunnya. Nama-nama tuan-tuan semua tercatat pada satu batang pokok yang besar. Nama-nama dia akan gugur satu. Hari ni berapa banyak nama yang gugur. Maka malaikat diarahkan oleh Allah, wahai malaikat maut, tengok siapa punya daun yang gugur di bawah, yang tercatat nama dia. Maka ambil nama. Kita tak tahu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adakah daun yang sekarang ni tergantung pada dahan tu dah gugur belum? Sebab tu dalam buat taat, jangan tunggu aku sampai tua, kan? Jangan tunggu sampai tua. Itu sebabnya apabila Amir bin Abdullah mengatakan, kalau engkau ada urusan aku dalam bab dunia, engkau tangguhkanlah urusan kau, sebab aku punya urusan dengan Allah lebih besar daripada urusan kau. Tak? Kau tangguhlah, carilah hari lain. Hari ni aku nak ibadat kepada Allah, jangan ganggu. Hari ni tuan-tuan, kita ibadat, kita terganggu dengan ibadat kita, kan? Kita nak ibadat, hari ni kita ibadat, kita terganggu dengan ibadat kita. Bila kita semayang, waktu tu lah nak main handset. Waktu nak belajar, waktu tu lah nak tengok handset. Waktu nak baca Quran, waktu tu lah nak baca maknanya WhatsApp. Kita terganggu dalam ibadat. Sedangkan kita lupa bahawa malaikat maut sentiasa meninjau kita. Mati ni, kita main handset 1 detik bermakna 1 detik daripada umur kita berlalu dalam perkara-perkara yang lara, sedangkan itu asal dituntut di depan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lupa kan, inilah dia bagaimana orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri pinjam kepada dia, maknanya dia beri taufik dan hidayah oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita ambil ingatan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ni semua kita ni telah berjalan, umur kita semakin tua, kan? Umur kita semakin tua. Dulu kita daripada tak pakai cermin mata dan pakai cermin mata, ni tanda tua. Bermakna apa?
Allah Ta'ala telah menarik satu nikmat. Dulu mata terang, kini dah ditarik, kena pakai. Maknanya ingat, bila mata dah mula kabur, bermakna itu tanda menunjukkan ketuaan kamu. Sekarang balik, buka serban, sokok, di depan cermin, tengok yang hitam, yang putih lebih banyak daripada hitam. Ya Allah, bertandanya ketuaan itu telah nampak. Malaikat kata, bila orang ni nak jalan agaknya. Jadi tuan-tuan, ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan peringatan kita ni ada manfaatnya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tuan-tuan orang beriman, tuan-tuan orang beriman. Orang beriman, tanda orang beriman ni tuan-tuan, apabila dia beri nasihat, dia mengambil nasihat, dia mengambil peringatan. Dan tanda orang beriman ini, apabila dia beri nasihat, dia ada manfaat, bukan takat dengar je tuan-tuan. Tanda orang beriman, dia menerima nasihat, dan apabila dia beri nasihat, dia mengambil manfaat daripada nasihat, dia mendapat manfaat daripada nasihat. Ini tanda dan ciri-ciri orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk salah seorang daripada orang yang beriman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi panjang umur, kita bertemu lagi. Jadi tuan-tuan, kita semakin hampir kepada 1 Zulhijjah, insya-Allah. Pada Jumaat ini kita masuk 1 Zulhijjah. Di antara amalan yang disuruh kepada kita ialah melakukan ibadah puasa bermula daripada 1 Zulhijjah sampai kepada 9 Zulhijjah. Mana 2 Ogos sampai kepada 10 Ogos. Kita digalakkan untuk berpuasa sunat. Dan kalau tidak mampu, maka kita berpuasa pada hari yang ke-8, 9 dan 10. Hari 8 ialah hari Tarwiyah, hari 9 hari 10 ialah hari 9 ialah hari Nahar, dan hari 10 kita 10 Ogos tu ialah hari wukuf, kan? Hari wukuf. Dan 11 hari bulan Ogos ialah hari Nahar. Jadi kita dituntut untuk berpuasa, kalau tidak boleh pada 1 daripada Zulhijjah pada Jumaat ini, maka berpuasalah pada hari Nahar, hari Tarwiyah, hari 8, hari 9. Kalau tak mampu juga hari 9, berpuasalah pada hari wukuf, iaitu hari 9 Zulhijjah pada 10 hari bulan Ogos. Tak mampu juga, tak payah puasa tuan-tuan. Tuan-tuan mentahkan darah ada banyak-banyak. Tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak sebut, ada orang yang Allah Ta'ala beri keampunan dia kepada dia. Allah Ta'ala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersifat dengan maksum. Ampun, didampunkan dosa terdahulu dan dosa terkemudian. Kita umat bukan orang yang diberi begitu. Tetapi kita jangan lupa, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak mendapat keampunan dosanya yang telah lalu dan terkemudian. Kita jangan lupa ada satu amalan yang disebutkan, barang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hukuk Arafah, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kita rugi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berapa tahun daripada umur yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita, kita melepaskan, makna 9 Zulhijjah itu berlalu daripada kita. Andai kata tuan-tuan Allah beri taufik kepada kita masuk 9 Zulhijjah ni, berpuasalah. Kita tak fikir bahawa kita boleh sampai kepada maknanya Zulhijjah yang akan datang. Tuan-tuan fikir, dengan tuan-tuan berpuasa pada semula 9 Zulhijjah nanti, tuan-tuan punya dosa diampunkan sampai kepada 9 Zulhijjah yang akan datang. Tengok tuan-tuan, betapa umat Nabi Muhammad sedang diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala dengan jarak yang begitu panjang. Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan pengampunan dalam bentuk harian. Salawatul khamsah. Salawat makna sembahyang 5 waktu, itu merupakan keampunan. Baina solah, antara solah dengan solah yang lain, dia mukaffarat.
Maknanya dalam sehari Allah Ta'ala beri peluang untuk ampun dosa. Masuk semayang Zuhur, masuk Asar diampun, masuk Maghrib diampun, masuk Isyak diampun. Allah Ta'ala beri maknanya keampunan dalam bentuk mingguan. Al-Jum'atu ilal Jum'ati, daripada satu Jumaat kepada satu Jumaat, mukaffaratin, diampunkan dosa dalam bentuk mingguan. Ada yang Allah Ta'ala beri keampunan dalam bentuk setahun. Dia kata Ramadan ila Ramadan. Tengok tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika mana Allah Ta'ala beri kesempatan dengan dosa kita yang banyak, kita tak rebut peluang ni, kita menjadi orang yang paling malang sekali. Kita jadi orang yang rugi. Ada? Kita jadi orang yang rugi. Dan orang yang telah berniat untuk maknanya melakukan korban, maka seafdalnya bila masuk pada 1 hari bulan Zulhijjah, pada 2 hari bulan ni, janganlah dia memotong kuku lagi dan menggugurkan bulu-bulu di badan, semaya mengambil makna falsafah orang yang mengerjakan haji. Sehinggalah pada hari nahar, selepas sembahyang hari raya, dia melihat binatang korbannya dia sembelih, maka selepas daripada itu potonglah kuku, cukurlah rambut dan sebagainya. Jadi ini di antara amalan-amalan yang dituntut kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita keberkatan jami'an, insya-Allah. Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan orang yang berjaya hidup dunia dan akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfat ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Ikutkan saya baca. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi